Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fatahiyah binti Muhammad Ishaq, pensyarah kami. Hari ini kami akan membentangkan tentang bahasa Melayu kontekstual. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Ainul Hidayah binti Muhammad Fuad, saudari Zainab binti Abdul Malik dan juga saudari Umi Nazira binti Muhammad Ali. Antara tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah yang pertama, bahasa Melayu dalam komunikasi lisan. Yang kedua, kesantunan bahasa dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga, analisis kesilapan penggunaan tata bahasa Melayu. Untuk topik yang pertama, bahasa Melayu dalam komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Ia bermaksud komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertatap muka secara langsung. Terdapat 4 bentuk komunikasi lisan. Yang pertama, pidato. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, syarahan. Dan yang keempat, ceramah. Apa itu pidato? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi pidato ialah ucapan yang disampaikan kepada khalayak ramai. Ia merupakan satu daripada pengucapan awam dan orang yang menyampaikan pidato dikenali sebagai pemidato. Apakah tujuan pidato? Memberi penerangan tentang sesuatu tajuk, memberitahu audiens tentang perkara yang baru seperti ekonomi, sosial dan politik, memberi keyakinan kepada audiens tentang pendiriannya terhadap sesuatu perkara, dan yang keempat, mempengaruhi audiens supaya memberi perhatian yang serius terhadap sesuatu isu yang penting. Apakah elemen-elemen pidato? Yang pertama, pemilihan ayat, menggunakan retorik iaitu penggunaan bahasa seberkesan mungkin. Yang kedua, gaya penceritaan, mempersembahkan gaya penceritaan yang dapat menarik minat audiens seperti membuat contoh atau menyanyikan sedikit saja atau pantun dan sebagainya. Ketiga, bahasa tubuh, mempamerkan bahasa tubuh seperti ekspresi muka, bahasa mata dan juga isyarat. Yang keempat, sebutan yang jelas, menyebut seperkara dengan jelas satu persatu agar audiens dapat memahaminya dengan baik. Proses sebelum pidato menurut Sulaiman Masri. Terdapat 6 proses. Yang pertama, pemidato perlu mengenal jenis pidato, iaitu sama ada memberi maklumat, memujuk ataupun sesuatu kempen politik. Yang kedua, mengetahui tempat berpidato, sama ada di dalam dewan iaitu tempat yang tertutup ataupun di luar padang, tempat yang lapang, yang panas. Pemidato boleh menyaksikan bahawa adakah audiens berasa selesa atau tidak, dan beliau akan menyampaikan pidatonya dengan laju dan terang. Yang ketiga, menyelidik latar belakang khalayak dari pelbagai aspek, jumlah, umur, jantina, tahap akademik dan juga pekerjaan. Yang keempat, mencari bahan yang berkaitan tajuk pidato dan menyusun bahan agar mudah dirujuk ketika berpidato. Yang kelima, memberi perhatian terhadap masa yang ditetapkan bagi membentangkan semua bahan yang telah dipilih. Dan yang keenam, menyediakan teks yang mengandungi pengenalan, isi dan juga penutup. Proses semasa berpidato. Menurut Sulaiman Masri 2006, terdapat 3 proses iaitu pengenalan dengan menyebut mukaddimah, menyebut kata alu-aluan kepada para tetamu dan juga memperkenal tajuk dan menyebut isi pada awal pidato. Yang kedua, isi, berusaha menimbulkan minat hadirin. Seperti saya katakan sebentar tadi, menyebut beberapa ilustrasi, pantun, sajak, lagu dan sebagainya. Dan bertenaga ketika menyampaikan isi agar audiens tidak bosan. Dan yang ketiga, merumus penutup. Merumus dan mengulangi isi utama, menekankan kenyataan yang disampaikan, mengharap hadirin dapat mempunyai pandangan yang sama seperti pemidato dan juga mengakhiri ucapan dengan senyuman. Baiklah, kita sambung kepada tajuk yang kedua, ucapan. Apa itu ucapan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, definisi ucapan ialah apa yang diucapkan, perkataan yang diucapkan, cara menyebut sesuatu kata, lafaz, sebutan atau kata-kata yang mengandungi harapan supaya selamat. Ia juga merupakan satu daripada pengucapan awam. Terdapat 2 jenis ucapan, ucapan rasmi dan ucapan tidak rasmi. Yang pertama, ucapan rasmi disampaikan dalam majlis yang formal, dihadiri oleh tetamu khas dan juga orang kenamaan. Mempunyai 2 taraf audiens yang berbeza, pengucap perlu membuat persediaan teks yang sesuai dengan konteks dan situasi majlis itu.
Ucapan tidak rasmi pula disampaikan dalam sesuatu majlis yang tidak rasmi dianjurkan secara santai oleh organisasi tanpa protokol, menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Ucapan dua hala untuk meraihkan perpisahan, ucapan tahniah, takziah dan juga terima kasih. Apakah tujuan ucapan? Menurut Omardin Ash'ari 1999, ucapan adalah untuk menyampaikan maklumat, memujuk audiens untuk mengubah sikap dan mewujudkan kepercayaan, menghiburkan para audiens dan bersempena dengan penganjuran sesuatu majlis khas tertentu yang telah dirancang dengan rapi terlebih dahulu. Apakah format ucapan? Sama seperti pidato, pengenalan, isi dan juga penutup. Bagi permulaan, menyatakan kesyukuran kepada Allah, menyebut penghargaan kepada penganjur dan juga audiens, menggunakan panggilan hormat mengikut protokol yang ditetapkan. Isi pula bergantung kepada sesuatu majlis, menyebut tujuan dan objektif majlis. Dan penutup, merumuskan keseluruhan tujuan ucapan, menggunakan ayat penyudah bicara seperti sekian, terima kasih. Kita beralih kepada topik ketiga, syarahan. Apakah syarahan? Menurut Kamus Dewan 2013, syarahan dapat ditarifkan sebagai suatu aktiviti komunikasi secara sehala yang disampaikan dalam bentuk ucapan kepada sekelompok pendengar ataupun audiens. Ia merupakan satu daripada pengucapan awam. Apakah tujuan syarahan? Memberi penerangan tentang sesuatu persoalan, memantapkan keyakinan audiens terhadap sesuatu isu, menyampaikan sesuatu kefahaman baru dan mempengaruhi audiens untuk memahami isu tersebut. Apakah format syarahan? Terdapat 3 format syarahan sama seperti pidato dan juga ucapan. Yang pertama, pengenalan, memberi pengenalan kepada tajuk, menyebut definisi ataupun takrif atau penjelasan awal tentang tajuk. Yang kedua, tentang isi, menguraikan semua mesej yang ingin disampaikan dan bertenaga ketika membuat syarahan. Yang ketiga, penutup, memberi ringkasan umum terhadap sesuatu tajuk dan merakamkan penghargaan kepada audiens dan juga penganjur majlis. Apakah elemen syarahan? Syarahan akhirnya dapat melahirkan kemahiran memberi pendapat. Yang pertama, pemilihan kata, pemilihan fakta dan juga pemilihan ayat. Memberi hujah yang jelas. Gaya penyampaian, nada dan intonasi yang betul. Ketika ada sesuatu yang penting akan dikeraskan nadanya dan juga memperlihatkan kecekapan berbahasa. Dan yang terakhir, ceramah. Apakah itu ceramah? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi ceramah ialah suka bercakap-cakap, ramah dan banyak cakap. Tujuan ceramah ialah untuk membicarakan sesuatu perkara seperti masalah politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Ia merupakan satu daripada pengucapan awam. Terdapat 2 bahagian ceramah iaitu bahagian awal dan bahagian akhir. Bahagian awal, penceramah biasanya akan membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. Seperti ceramah agama, penceramahnya ialah ustaz. Yang kedua, bahagian akhir, slot untuk audiens telah dibuka bagi mengemukakan soalan-soalan ataupun pandangan mereka. Penceramah akan menjawab segala persoalan yang ada. Ini menunjukkan bahawa ceramah mewujudkan komunikasi dua hala antara penceramah dan juga audiens. Apakah elemen ceramah? Pemilihan kata, fakta yang konkret dan ayat yang tidak melirik-lirik. Sesuatu ceramah perlu ada hujahnya, perlu ada bukti mengapa ini betul, mengapa ini salah. Yang kedua, memasukkan unsur-unsur kecindan untuk mengelakkan kebosanan audiens. Memasukkan sesuatu unsur yang lucu agar audiens turut ketawa dan juga penceramah berasa selesa. Dan yang ketiga, nada dan intonasi serta gerak tubuh dan juga memat muka harus diperlihatkan ketika memberi sesuatu ceramah supaya audiens lebih memahami apa yang disampaikan dan mereka juga dapat memberi respon yang baik kepada penceramah. Dan yang terakhir, format ceramah. Pengenalan, isi dan juga penutup. Pengenalan menyebut mukaddimah, menyebut kata al-aluan dan memperkenal tajuk serta menyebut isi. Menghuraikan semua mesej yang ingin disampaikan, bertenaga ketika berceramah. Dan penutup, menjawab semua soalan audiens dengan kewibawaan, membuat kesimpulan terhadap tajuk, merakamkan penghargaan kepada audiens dan penganjur majlis. Yang terakhir, memohon maaf jika ada kesilapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab binti Abdul Malik akan menyambung pembentangan yang seterusnya berkenaan dengan tajuk kesantunan bahasa dalam bahasa Melayu.
Okey, sebelum itu izinkan saya untuk menyanyikan sedikit lagu yang berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Okey, lagu ni yang saya ingin cuba kupaskan adalah dalam lirik lagu ni dia ada menyebut tentang sopan santun. Okey, itu adalah kesantunan daripada segi non-verbal. Okey, lepas tu senyum terukir bila disapa. Senyum terukir bila disapa. Okey, yang tu adalah non-verbal juga, iaitu kesantunan yang bukan lisan. Lepas tu dalam pantun ku kirim rindu. Itu adalah kesantunan dalam penulisan. Rindu mengalir di dalam kata. Jadi dalam kata pun mengalir rindu, dalam kata-kata dia. Jadi maksudnya itu pun kesantunan dalam lisan, verbal. Okey, jadi ini adalah antara tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini. Okey, yang pertama saya akan bentangkan tentang maksud kesantunan. Okey, saya akan terangkan daripada segi 3 sumber. Okey, yang pertama daripada sumber Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua daripada menurut Leach 1183, ini antara tokoh bahasa, dan juga Asmah Haji Omar tahun 2000, ini adalah tokoh linguistik Malaysia. Okey, yang pertama menurut Kamus Dewan Bahasa, maksud kesantunan membawa erti sifat santun, kesopanan, kehalusan baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Okey, berbahasa bermaksud mempunyai budi bahasa yang baik. Kesantunan berbahasa merujuk pada penggunaan bahasa yang baik, sopan dan beradab supaya tingkah laku tersebut memancarkan kepribadian kita yang mulia selain sebagai penghormatan kepada pihak yang dilawan bicara. Okey, jadi kesantunan berbahasa mestilah dia perlu memilih kata-kata yang baik supaya ia akan memancarkan kepribadian seseorang. Okey, daripada segi Leach pula, kesantunan sebagai pelakuan yang dapat mengurangkan pergeseran dalam sesuatu interaksi. Dalam usaha mengurangkan pergeseran atau konflik, penggunaan bahasa mestilah halus, beradab sopan, perlakuan lemah lembut dan berbudi pekerti. Jadi kesantunan adalah pelakuan yang dapat mengurangkan pergeseran. Tujuan utama kesantunan berbahasa adalah supaya untuk mengurangkan pergeseran. Okey, kesantunan berbahasa menurut Asmah Haji Omar bermaksud menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung dari pihak pendengar. Okey, ketiga-tiganya hampir sama maksudnya. Okey, kesantunan berbahasa saya bahagikan kepada 4. Yang pertama, verbal iaitu lisan, non-verbal bukan lisan, penulisan dan juga teknologi. Okey, kesantunan berbahasa dari segi verbal merujuk kepada percakapan lisan dan pertuturan. Dalam percakapan, seseorang perlu bersikap santun iaitu sikap yang menggunakan ungkapan yang sopan bersesuaian dengan situasi. Penyesuaian tersebut berfungsi untuk menjaga mimik muka sewaktu bertutur demi menjaga perasaan orang yang mendengar di samping memelihara maruah diri sendiri. Okey, bila kita berbahasa secara lisan, pemilihan ucapan ataupun kata-kata akan mempengaruhi mimik muka kita semasa berbicara. Okey, seterusnya jenis komunikasi verbal terbagi pada 2, rasmi dan tidak rasmi. Rasmi seperti mesyuarat, syarahan, ucapan, pidato dan lain-lain. Yang tidak rasmi seperti perbualan telefon, perbualan di kedai kopi, perbualan di majlis kenduri dan lain-lain lagi. Okey, yang seterusnya yang kedua, kesantunan berbahasa dalam non-verbal yang bukan lisan.
Okey, merujuk kepada non-verbal ni dia merujuk kepada perbuatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan isyarat. Konsep kesantunan berbahasa non-verbal merujuk kepada semua pelakuan yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan mesej yang dapat difahami. Maksudnya pelakuan yang tidak menggunakan lisan. Okey, kat sini boleh bahagikan kepada 3 jenis kesantunan non-verbal. Yang pertama, pergerakan anggota badan. Contohnya pergerakan kepala, tangan dan kaki. Contoh kita kata kepala tu pun dah menunjukkan kesantunan macam mana kita berbahasa ketika orang bercakap. Okey, yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah, mimik muka kita, pergerakan mata dan senyuman. Itu ekspresi wajah. Daripada postur badan, contohnya menundukkan badan, cara berjalan, berdiri, tangan kita di mana semasa berdiri, atau kaki kita bersilang ataupun tidak. Kalau bersilang tu adalah kurang sopan kebiasaannya. Okey. Kesantunan bahasa dalam penulisan. Okey, ni yang ketiga, kesantunan bahasa dalam penulisan. Komunikasi bertulis ialah kegiatan merakam idea dan pendapat dalam bentuk lambang-lambang tulisan untuk dibaca atau digunakan pada masa akan datang. Kesantunan berbahasa dapat dilihat dalam bahasa bertulis. Komunikasi penulisan melibatkan penggunaan bahasa secara bertulis sama ada dalam situasi rasmi ataupun tidak rasmi. Contohnya penggunaan ungkapan bertata susila yang sopan seperti Assalamualaikum ataupun berbadan dua. Kita tak menggunakan mengandung, tapi kita menggunakan perkataan berbadan dua. Itu lebih santun. Dan gelaran yang betul macam puan, tuan, bersesuaian dengan keadaan. Okey, bentuk komunikasi bertulis ada formal dan tidak formal. Yang formal seperti surat kiriman rasmi, ucapan rasmi, minit mesyuarat, kertas kerja, laporan. Okey, yang tidak rasmi adalah seperti kita buat surat kepada kawan, sampai kepada kawan, kita menyatakan hajat kita pada kawan, maksudnya yang bukan melibatkan, maksudnya dia adalah perbualan. Okey. Seterusnya, kesantunan bahasa dalam teknologi. Teknologi maklumat dan komunikasi digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan dan mengakses maklumat. Maksudnya kita gunakan teknologi untuk dapat maklumat dan mengambil maklumat. Okey. Dahulu, surat khabar menjadi medium utama yang memanfaatkan bahasa. Okey. Dan kini diaplikasikan dalam pelbagai medium komunikasi seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan banyak lagi. Okay, dulu kita gunakan surat khabar dan sekarang ni kita banyak menggunakan aplikasi media sosial. Okey, kebanyakan penulisan dalam medium teknologi komunikasi atau media sosial adalah sangat tidak formal kerana ia melibatkan perbualan sehingga banyak menyebabkan kesalahan-kesalahan bahasa yang berlaku. Okey, bukti-bukti penggunaan bahasa yang kurang santun dalam masyarakat atau di media sosial. Contohnya, okey, ni saya ada buat tangkap layar dalam satu perbualan di Twitter. Okey, contohnya ayat dia kata, suara Nabila Razali ni kenapa macam bodoh sangat, macam Karok pun ada juga, kah gila dah kot boleh jadi artis. Okey, jadi penggunaan bahasanya sangat kesat dan kurang santun, dan dia ada penggunaan bahasanya pun tata bahasanya sangat kurang tepat. Okey, dia adalah bahasa kasar yang digunakan. Okay, antara contoh yang lain, apabila seorang berucap dengan ni Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia contohnya dia bagi sini, Assalamualaikum Tok, saya dengan kawan-kawan saya semua merayu kat Tok jangan buka sekolah lagi. Okey, perkataan dia tu seolah-olah dia cakap dengan kawan. Maksudnya dia tak ada sapaan, tak ada gelaran ataupun menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi dia tidak menggunakan sapaan yang sesuai dan bersikap tidak menghormati pemimpin. Okey, ni antara contoh-contoh yang lain. Okey, yang terakhir adalah implikasi penggunaan bahasa yang kurang santun dalam masyarakat yang akan menyebabkan penulisan esei murid tidak berkualiti. Bahasa Melayu dipelekehkan, kemerosotan kualiti bahasa, kewujudan budaya berbahasa kasar. Sangat bahaya. Okay, akhir sekali saya tutup dengan serangkap pantun. Yang kurik itu kendi,
Yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nazira binti Muhammad Ali. Hari ini saya akan menerangkan mengenai kesilapan penggunaan tata bahasa Bahasa Melayu. Okey, kita masuk kepada definisi ataupun konsep. Menurut Coder, tahun 1981 mendefinisikan kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk peraturan yang menyimpang atau menyalahi bentuk-bentuk penutur jati. Hal ini merangkumi semua aspek bahasa seperti tata bahasa, ejaan, sebutan, penggunaan istilah atau perkataan yang kurang tepat. Okey, analisis kesalahan bahasa terdapat 5. Yang pertama, kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan kata. Yang ketiga, kesalahan frasa. Yang keempat, kesalahan klausa. Dan yang terakhir, yang kelima, kesalahan ayat. Mari kita pergi kepada kesalahan ejaan. Sejarah ringkas sistem ejaan, rancangan pembakuan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan Rumi yang pernah wujud iaitu sistem ejaan Wilkinson pada tahun 1904, ejaan Zaba pada tahun 1949 hingga 1972, sistem ejaan Fajar Asia, ejaan majalah Fajar Asia pada tahun 1945 hingga 1954, ejaan Rumi Kongres 1956 dan kaedah ejaan PBMUM iaitu Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya, ejaan majalah bahasa. Okey, kita boleh lihat di sini keejaan memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat. Kesalahan ejaan menyebabkan penerima maklumat tersalah tafsir. Seterusnya, mesej yang cuba disampaikan gagal diutus dengan berkesan. Yang berikut ialah kesalahan ejaan yang sering kali ditemukan. Kita boleh lihat salah dan betul di sini ya. Okey, kita tengok kalau perkataan itu salah seperti co-kurikulum kepada co-kurikulum. Ibu bapa kepada ibu bapa. Urus setia kepada urus setia. Ejaan yang sebenar, urus setia dia tidak rapat. Pelaksanaan, sama ada. Sama ada yang betul adalah sama ada yang jarak. Okey, seterusnya, ejaan mengikut sebutan. Masalah tersebut berlaku kerana sebutan tidak baku dan terpengaruh oleh ejaan berdasarkan bahasa bahasan. Yang berlaku ialah beberapa contoh perkataan yang dieja menggunakan sebutan bahasan dan baku. Okey, kita boleh lihat di sini sebutan bahasa atau sebutan bahasa yang salah dan sebutan baku yang betul. Di mana tulin kepada tulen, tragedi kepada tragedi, atlet kepada atlet, station kepada station, profession kepada profession. Okey, seterusnya ejaan kata majmuk. Kata majmuk dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kata majmuk mantap, iaitu dieja dengan merapatkan kedua-dua kata, dan kata majmuk tak mantap, iaitu dieja secara terpisah. Ada 15 kata majmuk mantap yang disenarai dalam tata bahasa dewan, iaitu antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, pesuruh jaya, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggungjawab dan warga negara. Okey, seterusnya selain itu terdapat juga beberapa golongan kata yang dieja secara bercantum seperti golongan kata nama seperti peribadi, peribahasa, dini hari, perkemanusiaan. Kata adjektif pula seperti sukacita, dukacita. Kata sendi nama kepada, daripada. Kata hubung apabila, manakala, padahal, walhal, meskipun, kendatipun, walaupun. Dan terakhir kata tanya. Bagaimana? Okey, yang berikut ialah kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa Melayu ketika menulis kata majmuk. Seperti kesalahan jalan raya
Yang sebetulnya jalan raya dijarakkan. Lebuh raya dijarakkan. Bandar raya dijarakkan. Kereta api dijarakkan. Kaki tangan dirapatkan. Matahari dirapatkan. Okey, jangan tersilap ya di situ. Okey, seterusnya kata ganda. Kata ganda memang menggunakan tanda sempang bagi mewujudkan proses penggandaan. Contoh tanda sempang dapat dilihat dalam kata ganda seperti kupu-kupu, tuduh-menuduh dan senang-lenang. Okey, seterusnya kesalahan kata. Kesalahan ini merujuk kepada kesilapan memahami konsep yang didukung oleh sesuatu perkataan. Situasi ini berlaku kerana terdapat banyak perkataan yang membawa maksud yang hampir sama serta gagal memilih perkataan yang sesuai mengikut konteks. Kesalahan kata melibatkan penggunaan kata yang tidak tepat untuk menyatakan suatu perkara. Contoh perbuatan memotong boleh diistilah dengan perkataan lain seperti membelah, menghiris, mengupas, mencantas dan mencencang. Mengikut kesesuaian konteks ayat, sesuaikah emak membelah kain dan memotong bawang? Sedangkan istilah yang tepat dalam konteks ayat ialah emak menggunting kain dan menghiris bawang. Okey, seterusnya yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandungi kesalahan kata dan kesalahan bahasa. Contoh ayat seperti, jika selalu melancong ke luar negara, kita hanya menggalakkan keluar negara pengaliran wang kita. Kesalahan kata seperti melancong kepada melancong. Kesalahan bahasa seperti keluar negara pengaliran wang kita ditukarkan kepada pengaliran wang kita ke luar negara. Okey, seterusnya contoh ayat pemaju perumahan itu masih tidak mengendahkan teguran yang dibuat oleh pembeli, sedangkan mereka telah berjanji untuk mengatasi masalah itu sejak dari tahun lepas lagi. Kesalahan kata seperti mengindahkan kepada mengendahkan. Kesalahan bahasa sejak dari kepada sejak. Okey, seterusnya kesalahan frasa. Kesalahan frasa adalah kesalahan bahasa melibatkan penggunaan frasa yang tidak tepat seperti frasa yang tidak mematuhi hukum DM. Okey, contohnya seperti lain-lain faktor kepada faktor-faktor lain. Aminah kedai jahit kepada kedai jahit Aminah. Plastik bag kepada beg plastik. Polis inspektor kepada inspektor polis. Kita harus membezakan ya mana satu salah dan mana satu yang betul. Okey, seterusnya yang berikut ialah beberapa ayat contoh yang mengandungi kesalahan frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Petunjuk-petunjuk perasaan yang menentang campur tangan Amerika di Iraq sedang berarak di jalan raya. Kesalahan frasa nama yang kita boleh dapati di sini adalah seperti petunjuk-petunjuk kepada penunjuk-penunjuk. Jalan raya kita boleh tukarkan kepada jalan-jalan raya. Okey, seterusnya, sebagai permulaan, kerajaan perlu memfokuskan kepada pembangunan pesawat penumpang murah yang dapat mempercepatkan kemajuan industri pelancong di dalam negara. Kesalahan frasa kerja seperti memfokuskan kepada memfokuskan bangunan, mempercepat kepada mempercepat. Okey, seterusnya, rumah yang besar itu paling cantik sekali. Kesalahan adjektif yang boleh kita dapat di sini adalah paling cantik sekali kita tukarkan kepada paling cantik ataupun cantik sekali. Okey, seterusnya, kesalahan klausa. Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terbahagi kepada dua jenis iaitu klausa bebas dan klausa tidak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lekap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri disebut sebagai klausa tidak bebas. Okey. Seterusnya kita lihat di sini, mereka akan datang walaupun tanpa diundang. Mereka akan datang itu adalah klausa bebas, manakala walaupun tanpa diundang adalah klausa tak bebas. Okey, seterusnya kita lihat pada beritahu cikgu bahawa kami akan menghantar tugasan esok. Beritahu cikgu bahawa adalah klausa bebas, manakala kami akan menghantar tugasan esok adalah klausa tidak bebas. Okey, seterusnya kesalahan ayat.
Kesilapan dalam penggunaan bahasa Melayu juga dapat dilihat dari sudut sintaksis. Kesilapan ayat berlaku apabila pengguna tidak mematuhi peraturan yang tersedia ada dalam bahasa itu. Kesalahan ayat dalam bahasa Melayu kerap berlaku pada ayat inti, ayat tanya, ayat pasif dan kesalahan semantik. Okey, seterusnya subjek dan predikat. Setiap pengguna mestilah menguasai bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Apabila mereka menguasai bahagian tersebut, mereka akan dapat mengenali kedudukan subjek dan predikat sesuatu ayat. Sama ada ayat itu dalam susunan biasa atau susunan songsang. Jika mereka tidak menguasai binaan, ayat yang dibina kemungkinan akan menjadi ayat tergantung. Ayat tergantung ialah ayat yang tidak mempunyai binaan subjek atau binaan predikat. Okey, kita lihat kepada contoh ayat. Untuk menyiapkan kerja itu memerlukan pembelanjaan yang besar. Okey, kita boleh dapat lihat di sini ayat di atas tidak mempunyai subjek. Klausa untuk menyiapkan kerja itu adalah predikat, manakala memerlukan pembelanjaan yang besar adalah predikat juga. Okey, waktu bila kita boleh lihat mana subjek. Okey, contoh untuk ayat, untuk menyiapkan kerja itu kita memerlukan pembelanjaan yang besar. Jadi kita itu adalah subjek yang terdiri daripada frasa nama. Okey, seterusnya kita lihat pada penggunaan ayat pasif. Penggunaan ayat pasif yang tidak betul adalah satu kesilapan yang sering berlaku dalam bahasa Melayu. Ayat pasif digunakan apabila tindakan dilakukan kepada objek bukan subjek, namun terdapat kecenderungan untuk menggunakan ayat pasif dalam keadaan yang sebenarnya tidak perlu, seperti rumah ini sudah dibina, sepatutnya saya sudah membina rumah ini. Okey, kita boleh lihat dalam kotak kesalahan dia adalah di seluruh negara mengalami banjir. Sebetulnya seluruh negara mengalami banjir. Yang kedua, kesalahannya adalah kerana hal itu akan dibincangkan. Kita boleh tukar kepada hal itu akan dibincangkan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, sebagai penutup, kesimpulannya adalah penggunaan tata bahasa Melayu perlu dijaga agar makna yang disampaikan tepat dan mudah difahami. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu perlu betul dan baik adalah penting dalam memastikan komunikasi berlangsung dengan lancar dan jelas. Sekian saya daripada saya, Umi Nazira binti Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.